don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk kami tentang isu UMNO Sabah kenal pasti calon muka baru bagi 2 kawasan DUN. Saya baca detail sedikit. UMNO Sabah telah mengenal pasti muka baru untuk ditengahkan sebagai calon bagi bertanding di 23 kawasan DUN undangan negeri yang disasarkan parti itu pada pilihan raya ke-17 Sabah akan datang. Okey, mari kita dengar respon itu Datuk Kamal Amir. Dia akan untuk komen macam biasa. Nak balun habis-habis apa malas lah saya. Biar dululah kita tunggu lega sikit. Ini aura ini hari raya. Tak boleh nak mengata-ngata sangat saudara. Dan bagaimanapun saya dah ingin jelaskan bahawa bahang pilihan raya sudah pun semakin memuncak dari negeri di bawah bayu, itu Sabah. Saya difahamkan bahawa UMNO Sabah telah pun mengenal pasti muka-muka baru untuk diketengahkan sebagai calon bertanding di 23 kerusi. Artinya, besar kemungkinan UMNO akan bertanding di 23 kerusi Dewan Undangan Negeri yang disasarkan parti itu pada pilihan raya negeri ke-17 nanti. Menurut pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mengatakan setakat ini pihaknya belum bersedialah untuk mendedahkan nama-nama calon muka baru yang meliputi anak muda itu kerana tapisan masih dijalankan. Namun, mereka sudah dipinta supaya selalu turun padang berjumpa rakyat di kawasan masing-masing. Katanya kita akan mempertimbangkan setiap calon muka baru dengan sebaik mungkin kerana hakikatnya politik memerlukan proses yang panjang. Kata Bung Mokhtar, kita mesti menampilkan calon muka baru untuk meneruskan kesinambungan perjuangan parti. Kriteria yang saya tetapkan ialah seorang itu mesti disukai rakyat, boleh menang dan berintegriti. Selain itu, kali ini katanya tidak bolehlah melompat parti dan tidak terpengaruh dengan materialistik. Kita akan ikat mereka sekuat-kuatnya supaya tidak melompat. Kita akan pilih yang jiwanya teguh untuk perjuangan UMNO katanya. Kalau saya masih ingat, baru-baru ini Bung Mokhtar dilaporkan berkata UMNO Sabah menyasarkan sekurang-kurangnya 23 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk dimenangi pada PRN 17. Itu untuk menang saya, bukan untuk bertanding. Besar kemungkinan yang bertanding itu lebih daripada 23. Selaku ahli Dewan Undangan Negeri Lamak, Sri Wan Bung Mokhtar berkata belum bersedia untuk melepaskan kawasan itu kepada calon muka baru sekiranya ada yang lebih memperkukuh dan boleh memperkuatkan UMNO termasuk di kawasannya sendiri. Tapi sebagai ketua Panglima, saya rasa tidak boleh Panglima Ghostan katanya. Jadi kalau orang kata bolehkah dia bersedia untuk berundur, saya bersedia demi untuk memastikan kehadiran muka baru. Tapi sebagai Panglima mana boleh pokok Ghostan, betul juga Bung. Daripada itu, Bung Mokhtar berkata, UMNO Sabah akan mempertimbangkan, ini yang paling penting saya, akan mempertimbangkan kerjasama dengan mana-mana parti. Beliau menekankan, yang penting ialah mesti ikhlas, berintegriti, mampu memberi kekuatan kepada parti dan tidak mengingkari perjanjian yang telah dilaksanakan. Kerana pada PRN 16 dulu, UMNO Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu Sabah. Ketika itu bertanding di 31 daripada 73 kursi DUN. Tapi bila dah menang, UMNO dikhianati. Itu gambarannya. Bagaimanapun setakat ini Pakatan Harapan Sabah belum membuat sebarang ketetapan untuk kerjasama atau bergabung dengan mana-mana parti bagi menghadapi pilihan raya negeri yang ke-17. Menurut pengurusinya, Datuk Christina Liu, perkara itu hanya diputuskan selepas Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Kemungkinan besar sehingga habis penggal DUN sekarang inilah saya. Tapi bahang pilihan raya itu semakin mendesak nampaknya. Sebab itu katanya kita tunggulah apabila kerajaan membubarkan DUN, kerana apa yang saya dengar, kerajaan sekarang akan kekal sehingga tamat penggal DUN itu pada 10 Oktober tahun depan. Selalunya tak berlaku begitu saya. Mungkin saya ingat dalam 3-4 bulan lepas musim perayaan raya ni, mungkin terbubarlah. Dalam waktu yang sama, dari Papal saya mendengar berita bahawa walaupun ada perbincangan yang diadakan bersama Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi
Namun setakat ini tiada sebarang keputusan rasmi dibuat berhubung jalinan kerjasama antara Parti Warisan dengan UMNO setakat ini. Menurut Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, beliau mengulangi pendiriannya, itu pendirian kesediaan warisan untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana parti termasuk UMNO dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Jadi katanya kita perlu mengkaji bahawa sehingga kini tiada keputusan telah dibuat oleh Majlis Tinggi UMNO dan warisan mengenai perkara itu. Jadi beliau mengesahkan memang ada perbincangan antara Presiden UMNO bersama pengurusi UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, namun tiada keputusan rasmi dibuat oleh Majlis Tertinggi kedua-dua parti setakat ini berhubung kerjasama itu. Beliau kata demikian kepada pemberita. Saudara, bagaimanapun beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Senalang. Dengan kerjasama itu bukan perkara yang mustahil. Warisan tidak mempunyai sebarang masalah untuk menjalin kerjasama dengan UMNO Sabah sekiranya ia untuk kepentingan rakyat negeri. Saya dah katakan saudara, sudah sampai masanya macam di Sabah, di mana-mana negeri pun, kalau boleh sudahlah kita berpolitik. Sabah memerlukan pemimpin yang mengurangkan bahang politik untuk membangunkan kemajuan negeri tersebut. Sebab Sarawak begitu jauh ke depan. Ekonomi Sarawak dipacu dengan mendapat keberuntungan yang betul besar. Malahan Sarawak sekarang ni sedang berusaha keras untuk menjadikan negeri tersebut sebagai antara hub pengeluaran hasil tanaman padi negara untuk memastikan keterjaminan makanan. Ini semua dapat dilakukan di Sarawak apabila politik di Sarawak bahangnya tidak begitu panas. Apabila Premier Tan Sri Abang Johari begitu mantap, beliau menguasai politik di Sarawak, maka rakyat bersatu padu. Walaupun di Sarawak itu dari segi pecahan kaum begitu besar, terdapat banyak kaum Dayak, kaum macam-macam kaum lah saudara di Sarawak, tapi mereka bersatu di bawah kepimpinan Tan Sri Abang Jo. Dan kita juga mengharapkan agar pemimpin di Sabah dapat diwarisi oleh seseorang yang mempunyai kaliber sebagai macam mana Abang Jo untuk menghentikan sebarang perbalahan. Itu keadaan saya ada lagi berita-berita lain yang saya rasa untuk diulas, tetapi sebagaimana saya katakan malam ini kita bersiaran awal. Saya haraplah anda memperoleh apa yang saya jelaskan malam ini serba sedikit, tetapi yang paling penting kita menantikan ternoktahnya permusuhan sesama kita. Saya mengharapkan kehadiran Aidilfitri tahun ini selepas sebulan kita bersama-sama menunaikan ibadah berpuasa, sama-sama bertarawih di masjid, sama-sama solat Aidilfitri, sama-sama melaungkan kebesaran Allah, memuji kebesaran Allah, sewajarnya sudah sampai masanya pimpinan kita sama ada PAS, UMNO, keadilan, Parti Bersatu dan sebagainya mesti memikirkan bagaimanakah mau diwujudkan satu penyatuan bangsa. Kalau bangsa itu tidak disatukan, saya tidak nampak kemakmuran negara dapat dikecapi oleh rakyat. Edi Tahir, jangan begitu. Saudara Azminuddin, Sarawak antara negeri terkaya dalam Malaysia. Benar, sekarang ni nampak gayanya Sarawak begitu mantap. Walaupun kita tahu di Sarawak memanglah dia ada masih minyak, tapi negerinya besar berbanding dengan negeri Selangor. Selangor menguasai era teknologi dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan dari segi saiz, di Sarawak itu memang besar, saudara. Saudara Edi Tahir, iman tak dapat diwarisi. Betul, saudara. Saudara Muhammad Azli, Waalaikumsalam. Itu juga Saudara Mat Lan, dia kata tu dulu-dululah. Lah ni mungkin PKR kuat. Saya tak tahu, saya tak dapat memberi penjelasan. InsyaAllah satu persatu saya akan hurai. Asalkan anda sentiasa peka dan mengikuti setiap pencerahan yang saya lakukan. Saudara, itu yang paling penting. Apa khabar Puan Nofisah Idris dari Kuala Kangsar, Perak? Apakah masih ada lagi berdelan? Berdelan meriam buluh di Sarawak, di Kuala Kangsar. Edi Tahir dia masih tidak yakin dengan PAS. Terpulanglah. Anda semua, bagi saya, kita bebas untuk mengutarakan pandangan, kita bebas untuk menyuarakan rasa hati kita.
dan terpulang pada pemimpin. Tapi yang paling penting saya katakan, kena harus dinoktahkan permusuhan sama kita. Bila kita tak bermusuh, tidak ada perbalahan, negara dapat acuan kepimpinan. Hari ini saya cukup terkesan apabila saya melihat saat rakyat bercuti hari raya kedua, yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bersama dengan isterinya dan Menteri Kesihatan serta Ketua Pengarah melakukan lawatan mengejut ke Hospital Kuala Lumpur. Tidak ada perancangan awal. Kalau ada perancangan awal tentu saya dapat tahu saya. Ini tidak ada. Tiba-tiba saja beliau memutuskan untuk pergi ke Hospital Kuala Lumpur dan melihat bagaimana rakyat Marhain yang mendapat rawatan di kelas 3. Di situlah beliau dapat melihat perlunya diberi keutamaan, penambahan, kebaikan dan sebagainya. Saya itu keadaannya. Di sinilah saya katakan, kalau kita mampu menyantuni sama pemimpin, rakyatlah yang akan mendapat kemakmurannya. Kita jumpa lagi malam besok, saudara. Malam ini malam Jumaat. Pastikan selepas ini ada duduk di tikar sejadah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar negara kita terus makmur. Kita saya baca detail lagi. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata pihaknya belum bersedia menedahkan nama calon-calon muka baharu yang turut terdiri daripada anak muda buat masa ini tapi saya masih dijalankan. Kita juga meminta mereka calon muka baru berpotensi untuk selalu turun padang berjumpa rakyat di kawasan masing-masing bagi memastikan pengundi tahu siapa calon kita. Kita tunggulah dekat tak lama nak pilihan raya negeri Sabah pula. Kami menyokong kajian Perpadanan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.